Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Amma ba'd. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, pada malam ini kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita diberi kesempatan untuk kita berhimpun dalam kuliah Zoom ini untuk kita sambung balik bicara kita menggunakan kitab Al-Adabul Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Yang mana dalam kuliah kita yang lepas kita telah pun selesai. Sekejap, saya dah terpadam kitab PDF saya ni. Sekejap ya. Dalam kuliah yang lepas kita telah pun selesai membicarakan hadis berkenaan dengan kepentingan. Oh, dia korup. Dia tak boleh buka pula ni. Sekejap ya tuan-tuan. Tadi duk buka, tu kata kalau naskah digital ni pun bahaya juga kan. Okey. Kita telah membicarakan berkenaan dengan sifat kepemimpinan yang mana Nabi SAW menekankan tentang konsep pemimpin ataupun penjaga akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti. So kita nak sambung hari ini, kuliah malam ini kita nak sambung dengan bab yang ke 107. Bab yang ke 107 iaitu bab hal yaqulu sayyidi. Bab pada membicarakan boleh tak seseorang yang menjadi hamba menyebutkan kepada tuan dia sayyidi, tuanku. Boleh ke panggil orang dengan gelaran tuanku? Ya? Hadis nombor 210. Kata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, haddathana Hajjaj ibnu Minhal qala haddathana Hammad ibnu Salamah an Ayyub wa Habib wa Hisham an Muhammad عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقولن أحدكم عبدي وأمتي ولا يقولن المملوك ربي وربتي وليقول فتايا وفتاتي وسيدي وسيدتي كلكم مملوكون والرب الله عز وجل. Hadis ini merupakan hadis yang sahih, riwayat Imam Bukhari dan Al-Adabul Mufrad. Imam Ahmad juga meriwayatkan dalam Musnad dan juga Al-Imam Abu Dawud. Okey. Maksud hadis ni, kata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddathana Hajjaj. Hajjaj bin Minhal telah menyampaikan kepada kami. Ya. Dia mengatakan Hammad bin Salamah telah menyampaikan kepada kami daripada Ayyub dan Habib dan juga Hisham daripada Muhammad daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam
yang mana Nabi SAW bersabda, janganlah ada salah seorang daripada kamu menyebutkan hamba-Ku lelaki dan hamba perempuanku. Jangan sebut hamba lelakiku dan hamba perempuanku. Yang ni kita hurai dah dalam kuliah sebelum ini, yang mana para ulama mempunyai dua takwilan. Takwilan yang pertama, larangan ini adalah untuk larangan yang bersifat adab. Bukan maksudnya larangan tu bersifat haram. Kerana ada saja ya, dalil yang menunjukkan menamakan amah ataupun abd kepada hamba ni dibenarkan. Seperti mana hadis yang kita dah bacakan pada minggu lepas, antalidal amatu rabbataha. Nabi SAW sendiri menyebutkan dalam hadis tu, seorang hamba amah. Ni amati, amah melahirkan tuannya. Syekh disebut rabbataha lagi. Kan? Rabbataha, tuannya. Yang ini larangan ni larangan yang bersifat makruh, dimakruhkan. Ya, ada juga yang kata larangan ini bersifat jangan jadikan ia sebagai satu syiar, sebab tu ada larangan. Jangan jadikan sebagai satu kebiasaan. Sebaliknya, guna kebiasaan, gunalah perkataan yang lebih lunak, iaitu fataya, pemudaku, pemudaku, ataupun fatati, pemudiku. Nabi SAW kata kalau satu orang dia ada hamba, janganlah panggil hamba dia tu dengan abdi ataupun amati. Jangan panggil hamba-Ku yang lelaki dan hamba-Ku yang perempuan. Tak digalakkan. Ya. Wala yaqulannal mamluk rabbi wa rabbati. Yang hamba tu pula jangan panggil tuan dia rabbi, Tuhanku. Sebenarnya perkataan Rabb ni dia bermaksud pemilik, penjaga. Kan? Itu asal literal meaning dia. Tetapi bila disebut Rabbi ataupun Ar-Rab, ia merujuk kepada Allah Azza wa Jal, kerana pada hakikatnya Allah lah pemilik. Pada hakikatnya Allah lah pengatur. Pada hakikatnya Allah lah penjaga bagi alam ini keseluruhan. Kalau Allah Ta'ala tak izinkan apa pun berlaku dalam dunia ni, maka tak ada siapa pun yang bergerak. Kalau Allah Ta'ala tak izinkan dia bergerak, tak boleh. Semua ni dengan izin Allah. Semua ni dengan kehendak Allah. Tapi perkataan literal bagi Rab ialah pemilik. Cuma pemilik hakiki ialah Allah. Kerana Allah lah yang mencipta semua benda ni. Kita tengok adanya makhluk yang paling besar dalam dunia ni, ikan paus. Dulu ada dinosaur lah, Allah cipta. Kita tengok ada binatang yang paling kecil, mikrob ataupun bakteria ataupun virus, maka Allah penciptanya. Kita melihat manusia lain, makhluk lain, haiwan lain, Allah lah penciptanya. Jadi pemilik asal, pemilik hakiki bagi setiap yang ada di dunia ini adalah Allah. Itulah pemilik yang asli, pemilik yang hakiki, pemilik yang asal. Yang kita kata kita ni pemilik rumah, pemilik kereta, maksudnya pemilik tu pemilik secara pinjaman. Pemilik dengan bahasa pinjaman. Kerana apa? Kerana satu hari nanti Tuhan akan tarik balik bila dia nak. Sebab itu bila kita dengar orang mati, kan, bila kita dengar je ada kematian, kita digalakkan untuk mengucapkan ucapan takziah kepada orang yang mempunyai hubungan yang rapat dengan si mati tu. Di antara lafaz ta'ziah yang ditunjukkan oleh hadis Nabi SAW, kita menyebutkan kepada orang yang sedang bersedih atas kematian kerabatnya, kita kata inna lillahi ma akhadh wa lahu ma a'ta wa kullu syai'in 'indahu bi ajalin musamma. Bagi Allah apa yang dia ambil, bagi Allah juga apa yang dia beri, dan setiap sesuatu ada ajalnya yang telah ditentukan di sisi Allah. Jadi bila orang ada kematian, kita digalakkan untuk sebut perkataan ni, takziah. Inna lillahi ma akhadh. Apa yang Allah Ta'ala ambil daripada kamu ni, kamu tak boleh nak petikai. Kerana itu dia punya. Anytime dia boleh ambil balik. Seperti mana yang diucapkan oleh
seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Ummu Sulaim. Siapa Ummu Sulaim? Ibu kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Yang mana Ummu Sulaim ketika anak dia dan Abu Talhah meninggal dunia, dia menyebutkan kepada Abu Talhah dulu. Dia kata apa? Dia kata, apa pandangan kamu kalau satu kaum memberi pinjam barangan kepada satu orang? Boleh tak kaum ni ambil balik? Abu Talhah kata boleh. Maka Ummu Sulaim kata, ihtasib ibnak, wahai suamiku, haraplah pahala daripada Allah Azza wa Jalla terhadap apa yang berlaku kepada anak lelaki kamu, kerana anak itu telah pun meninggal dunia. Jadi ini satu hakikat yang kita kena terima. Tapi perkataan Rabb ataupun Rabbah boleh digunakan kepada selain pada makhluk, tak makruh dengan syarat. Apa syaratnya? Disandarkan kepada yang lain. Disandarkan di belakang tu perkataan lain yang sesuai. Contohnya, orang Arab dia panggil suri rumah Rabbatul Bait, penjaga rumah. Yang menjaga, yang mengurus rumah, Rabbatul Bait. Kan? Rabbu ad-dar, pemilik rumah ini. Rabbul Manzil, pemilik rumah. Rabbul Mal ataupun Rabbul Amwal, pemilik harta. Yang tu boleh. Tapi kalau Ar-Rabb ataupun Rabbi hanya untuk Allah Azza wa Jalla, kita tak dibenarkanlah untuk menggunakannya. Sebab tu Nabi kata, hamba yang memang dia hamba, dia dimiliki pun, tapi jangan sebut perkataan Rabbi ataupun Rabbati. Rabbati ni untuk perempuan lah, Rabbi ni untuk lelaki. Jangan sebut yang tu. Kerana perkataan tu boleh mengelirukan, seolah-olah macam kamu menjadikan tuan kamu ni bahan sembahan. Kan? Kamu jadikan tuan kamu ni bahan sembahan, sedangkan tuan ni bukan bahan sembahan. Dia hanya memiliki kita, dia beli kita dan kita taat pada dia, tapi bukan kita sembah dia, kita tetap sembah Allah Azza wa Jalla. Waliyaqul fataya, hendaklah orang yang ada hamba sebutlah fataya, pemudaku, ataupun fatati, pemudiku. Wa sayyidi wa sayyidati, kalau hamba tu pula panggil sayyidi, tuan saya yang lelaki, wa sayyidati, tuan saya yang perempuan. Kullukum mamlukun, kata Nabi SAW. Setiap daripada kamu itu dipunyai. Setiap daripada kamu itu dimiliki. Siapa yang miliki kita? Yang miliki kita adalah Allah Azza wa Jal. Warab Allah Azza wa Jal. Dan Tuhan itu, Rab yang sebenar adalah Allah Azza wa Jal. Jadi, di sini, kalau kita tengok hadis yang dibawakan oleh Imam Bukhari ini, kita boleh kata, bolehlah menggunakan perkataan Sayyid untuk merujuk kepada selain Allah. Bahkan dalam masyarakat kita pun ada orang nama Sayyid, iaitu keturunan Nabi SAW. Sayyid ni, kan kawan saya pun ada nama Sayyid Hilmi, contohnya kan. Sayyid ni banyak. Kalau perempuan dia Syarifah, keturunan Nabi SAW di Malaysia ni. Jadi, boleh ke tak boleh? Bolehlah kalau tengok dalam hadis ni pun boleh. Kerana Nabi SAW kata, setiap daripada kamu adalah buak yang dimiliki, makhluk yang dimiliki, sebut fataya wa fatati wa sayyidi wa sayyidati. Kalau dia tu ada hamba, panggil hamba dia tu dengan gelaran fataya, pemuda lelakiku. Pemuda malah lelaki lah. Pemudaku. Kalau dia perempuan, hamba tu perempuan, panggil fatati, pemudiku. Kalau dia pula dimiliki, dia pula hamba, dia nak panggil tuan dia, Nabi kata panggil sayyidi kalau laki, panggil sayyidati kalau perempuan. Maksudnya boleh. Tapi sesiapa yang mengkaji bab-bab dalam kitab Imam Bukhari ini, yang paling penting, yang paling utama ialah Sahih Bukhari lah. Kerana ada kitab yang khas yang membicarakan tentang seni dan faedah tersembunyi, faedah yang tersurat dan faedah yang tersirat daripada tajuk-tajuk bab yang diletakkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam sahih dia. Ada kitab yang khas yang tulis. Ibnu Hajar dalam Fathul Bari pun ada mengisyaratkan yang lataif, kehalusan, kesenian yang diletakkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam sahih dia. Dalam adab mufrad ni pun kita boleh nampak macam ada. Kerana penulisnya adalah penulis yang sama, maka kat sini Imam Bukhari letakkan hadis yang menunjukkan boleh panggil ni.
Boleh panggil. Tapi kenapa dia letak tajuk hal yaqulu sayyidi? Bab boleh tak sebut kepada tuan yang memiliki hamba ni tuanku? Boleh panggil tuanku ke? Boleh panggil tuan ke kat dia? Kan? Macam orang Melayu panggil dekat raja dia tuanku. Kan? Boleh ke tak boleh? Riwayat yang pertama ni macam boleh. Bahkan Nabi SAW tak bagi sebut Rabbi wa Rabbati. Nabi kata sebut Sayyidi wa Sayyidati. Jangan panggil Tuhanku. Panggil tuanku. Tapi kenapa Imam Bukhari tak firm dalam tajuk dia? Kerana ada riwayat kedua yang Imam Bukhari bawa. Kerana dalam bab ni nampak macam ada percanggahan sikit. Kita tengok hadis nombor 211. Kata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Musaddad qala haddatsana Bishr ibn al-Mufaddal qala haddatsana Abu Maslamah an Abi Nadrah an Mutarrif qala Abi intalaqtu fi wafdi Bani Amir ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalu anta sayyiduna qala as-sayyid Allah qalu wa afdaluna fadla wa a'zamuna tawla faqala qulu biqaulikum wala yastajriyannakum asy-syaitan. Hadis ni sanad dia sahih. Hadis ni juga riwayat Imam Ahmad dalam Musnad. Maksudnya kata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, Musaddad telah menyampaikan kepada kami. Dia berkata, Bishr bin Mufaddal telah menyampaikan kepada kami. Dia berkata, Abu Maslamah telah menyampaikan kepada kami daripada Abi Nadrah, daripada Mutarrif. Dia mengatakan, ayah saya berkata, intalaqtu fi wafdi Bani Amir. Aku bergerak. Aku menuju bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama-sama dengan rombongan Bani Amir. Kita semua tahulah di akhir hayat Nabi sallallahu alaihi wasallam, terutamanya selepas pembukaan kota Mekah, ramailah rombongan-rombongan yang datang di luar daripada Madinah, datang berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebahagian daripada mereka ni masuk Islam. Kan, ada juga yang daripada Najran yang tak masuk Islam, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam ajak mubahalah. Setelah ditegakkan hujah, setelah diberikan bukti yang jelas, apabila mereka berdegil, maka diajak mereka untuk bermubahalah. Ini disebutkan dalam Al-Quran bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak golongan Kristian daripada Najran, ya, yang hujahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kebenaran. Nabi tunjukkan kebenaran, Nabi tunjukkan bukti, tunjukkan hujah, ya, tapi masih lagi keras kepala. Bila keras kepala, tak ada jalan lagi, ya, untuk membuktikan kebenaran ataupun nak bagi dia tunduk, nak bagi puak ni tunduk dengan kebenaran, maka Nabi SAW disuruh oleh Allah Azza wa Jalla, diperintahkan untuk bermubahalah. Seperti mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ali Imran, inna mathala Isa 'indallah ka mathali Adam. Inna mathala Isa 'indallah inna mathala Isa 'indallahi ka mathali Adam. Khalaqahu min turab thumma qala lahu kun fayakun. Sesungguhnya perumpamaan Isa di sisi Allah seperti perumpamaan Adam, yang mana Allah Azza wa Jalla menciptakannya dengan turab, menciptakannya dengan tanah. Summa qala lahu kun fayakun. Kemudian disebutkan kepada Nabi Isa itu, jadi maka jadilah. Disebut pada Adam juga, jadi maka jadilah. Jadi sebab orang-orang yang mengangkat Isa sebagai anak Tuhan ni, dia rasa amazed. And they were amazed. Sebab apa? Sebab dia orang tengok Nabi Isa ni lahir tak ada
tak ada bapa. Hanya ada ibu saja, Maryam. Ini satu kemukjizatan. Mukjizat, kita tak nafi. Tapi ia tidak cukup ataupun ia tidak boleh menjadikan sebab untuk kita angkat dia lebih daripada martabat kenabian dia. Nabi satu nabi. Tapi orang Kristian ni dia amazed. Dia tengok lahir tanpa bapa dengan mukjizat-mukjizat yang lain, dia kata tak padan untuk kita jadikan dia nabi. Dia ni anak nabi lah. Anak Tuhan lah. Anak Tuhan. Yang mana mempunyai ciri-ciri ketuhanan. Maka Allah Subhanahu wa taala sebut dalam ayat ni, Allah Taala kata inna masala Isa indallah kamathali Adam. Perumpamaan Isa di sisi Allah ni macam Adam. Kalau kamu rasa terpesona dengan karakter ataupun keadaan Nabi Isa yang lahir tanpa ayah, kamu kena terpesona juga dengan Adam yang lahir tanpa ayah dan tanpa ibu. Nabi Isa ada ibu. Tapi kedua-duanya Allah Subhanahu wa taala ciptakan daripada tanah, kemudian diperintahkan untuk dia jadi, maka jadilah. Al-haqqu min rabbika fala takum minal mumtarin. Ini satu kebenaran daripada Tuhanmu. Jangan kamu termasuk dalam golongan orang-orang yang ragu-ragu. Faman hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka minal ilm faqul ta'alu nad'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum thumma nabtahil fanaj'al la'natallahi 'alal kadhibin. Sesiapa yang berhujah dengan kamu lagi dalam masalah ini, setelah datangnya kepada kamu ilmu yang jelas dalam masalah ni, maka sebutlah kepada mereka, ta'alau, marilah, nad'u abna'ana wa abna'akum, kita panggil anak-anak kami, anak-anak kamu, wa nisa'ana wa nisa'akum, panggil isteri-isteri kami dan isteri kamu, wa anfusana wa anfusakum, diri kami dan diri kamu, summa nabtahil, kemudian kita bersumpah laknat, fanaj'al la'natallahi 'alal kadhibin, lalu kita menjadikan laknat Allah ke atas orang-orang yang berdusta. Siapa yang berdusta di antara kita, maka kita jadikan, kita doa supaya Allah Subhanahu wa taala turunkan bencana kepada dia. Turunkan bencana kepada mereka. Okey. Tapi ini cerita sumpah laknat lah. Maksudnya golongan yang degil, golongan yang tak mau terima kebenaran setelah datang orang kata apa, bukti yang jelas pada mereka. Tapi rombongan banyak lah. Rombongan datang, tapi kebanyakannya rombongan yang telah menerima Islam. Telah menerima Islam. Jadi bila datang antara yang datang tu wafdu Bani Amir. Yang mana wafdu Bani Amir ni datang. Jadi dia datang, dia kata, kumpulan ni kata, anta sayyiduna, ya Rasulullah, kamu adalah pemimpin kami. Qala as-sayyid Allah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, sayyid tu Allah, pemimpin tu Allah. Maka mereka mengatakan, wa afdaluna fadla, ya Rasulullah, engkau ni adalah golongan yang, engkau ni adalah orang yang terbaik di kalangan kami. Wa a'zamuna taula, dan kamu juga merupakan orang yang memberikan sumbangan yang terbesar. Sumbangan yang terbesar ke atas kami. Sumbangan yang paling agung di sisi kami. Faqala, maka Nabi SAW kata apa? Qulu biqaulikum, sebutlah perkataan yang kamu nak sebut. Sebut perkataan yang kamu biasa sebut. Wala yastajriyannakum syaitan, jangan sampai syaitan menjadikan kamu sebagai alat. Jangan biarkan syaitan menjadikan diri kamu sebagai wakil dia dalam berkata-kata. Okay, kita tengok. Kalau kat hadis yang kita baca tadi, 210 tadi, Nabi kata sebutlah sayyidi wa sayyidati. Boleh sebut kat orang biasa yang mempunyai hamba, tuanku lelaki ataupun perempuan. Sayyidi wa sayyidati. Sebab Arab ni dia beza. Sayyidi tu untuk orang lelaki, sayyidati untuk orang perempuan. Kita tak ada beza. Dua-dua tuanku. Jadi dalam riwayat yang pertama dibenarkan, Nabi benarkan. Dalam riwayat yang kedua, bila orang panggil Nabi SAW sebagai Sayyiduna, Nabi kata As-Sayyid Allah. Tuan itu ialah Allah. Jadi macam mana ni? Maka sebab itu Imam Bukhari letakkan tanda soal. Boleh ke tak boleh? Nak mengisyaratkan riwayat yang datang dalam masalah ni ada sedikit percanggahan yang zahir. Perlu diselesaikan.
Bahkan bukan kata riwayat saja yang bercanggah, secara zahir ulama juga berbeza pendapat. Al-Imam Malik rahimahullah, diriwayatkan daripada beliau melarang memanggil mana-mana makhluk dengan gelaran Sayyid. Tak boleh. Sebab apa? Sebab dia guna riwayat nombor 211. Bila orang panggil Nabi SAW dengan gelaran Sayyid, maka Nabi kata apa? As-Sayyid Allah. Sayyid itu Allah. Jangan panggil saya Sayyid lah, itulah yang difahami. Tapi dalam isu ni, majoriti ulama berpandangan tak salah untuk panggil selain pada Allah itu dengan gelaran Sayyid. Sebab apa? Sebab Nabi SAW sendiri pernah menggunakan perkataan Sayyid, sama ada untuk diri dia ataupun untuk orang lain. Umpamanya, Nabi SAW menyebut dalam sebuah hadis yang glamour. Nabi kata apa? Ana sayyidu waladi Adam. Aku adalah pemimpin anak Adam. Sayyid. Ana sayyidu waladi Adam. Aku pemimpin anak Adam. Itu perkataan Sayyid lah tu. Nabi guna tak? Guna. Li bayanil jawaz. Nak bagi tahu benda tu boleh pakai. Itu pertama. Yang kedua, Nabi SAW pernah menyebut kepada Hasan. Nabi kata, inna bani hadha sayyidun. Ni cucu aku ni. Anak lah. Anak ni, pangkat cucu pun panggil anak juga. Cucu aku ni, sayyidun, ketua. Yang mana satu hari nanti dia akan menjadi pendamai di antara dua puak besar yang bergaduh, iaitu kem dia dan juga kem Muawiyah bin Abi Sufyan, sehingga dia meletakkan jawatan khalifah dia dan diberikan kepada Muawiyah, dan tahun tu dipanggil Amul Jamaah, tahun bersatu padu. Dalam riwayat yang lain juga Nabi SAW pernah menyebutkan, bila Nabi ternampak Sa'ad bin Mu'az, Nabi berkata kepada orang-orang Ansar pada ketika itu, qumu ila sayyidikum, pergi berdiri, pergi sambut ketua kamu. Sayyidikum, perkataan Sayyid itu digunakan. Jadi kalau tanya saya, wallahu taala a'lamu bis-shawab, dalam isu ni saya lebih cenderung kepada pendapat majoriti, boleh guna perkataan Sayyid untuk selain pada Allah. Dah tu, kenapa Nabi SAW dalam riwayat kedua kata As-Sayyid Allah? Ya? Kenapa Nabi tak bagi orang gelar dia dengan gelaran Sayyid? Di sini ada sedikit perbahasan. Ada yang kata bila Nabi SAW kata As-Sayyid Allah, maksudnya Nabi nak menjelaskan As-Siyadah Al-Haqiqiyah, pemimpin yang sebenar-benarnya, pemimpin yang mutlak, pemimpin yang tidak ada lagi sesiapa yang berada lebih tinggi daripada kedudukan pemimpin ni. Dia adalah Allah Azza wa Jalla. Inilah yang hakikat. Sebab itu Al-Imam Azim Abadi dalam kitab dia Aunul Ma'bud, ketika mensyarahkan hadis ni, dia kata apa? Bila Nabi kata As-Sayyid Allah, dia kata ai huwal haqiq bihadzal ism, iaitu Allah lah yang paling berhak dengan nama ini. Allah yang paling berhak. Sehingga kan Al-Imam Al-Qari dia mengatakan ayyul ladzi yamliku nawasil khalq wa yatawallahum huwallahu subhanahu wa hadha la yunafi siyadatahu al-majaziyah al-idafiyah al-makhsusah bil afrad al-insaniyah. Dia kata yang dimaksudkan oleh Nabi SAW ini ialah pemimpin yang mutlak, yang paling berkuasa sekali, iaitu dialah yang memiliki ubun-ubun segala makhluk yang dia ciptakan, wa yatawallahum. Jadi maksudnya dialah yang berkuasa ke atas mereka. Huwallah, Allah yang paling berkuasa ke atas mereka. Wa hadza la yunafi, tapi keadaan ini, keadaan Allah sebagai pemimpin mutlak ini tidak menafikan kepimpinan yang bersifat pinjaman, yang disandarkan pada satu-satu isu yang tertentu, yang sangat-sangat khusus. Contohnya macam Nabi SAW menyebutkan, ana sayyidu waladi Adam, aku pemimpin anak Adam. Tapi Nabi SAW bukan pemimpin untuk malaikat. Nabi bukan pemimpin untuk selain daripada anak Adam. Begitulah yang dimaksudkan dalam riwayat ni. Wala fakhar, dan itu bukan satu kebanggaan kepada Nabi SAW. Ya. Okey, itu orang kata apa? Takwilan yang pertama.
nak jelaskan kepimpinan yang sebenar, kekuasaan yang sebenar, kuasa yang sebenar hanyalah Allah Azza wa Jalla. Hanyalah di sisi Allah. Okey. Ada juga yang kata Nabi SAW bila dipanggil oleh orang-orang ni dengan gelaran anta sayyiduna, engkau adalah pemimpin kami, Nabi SAW kata, Nabi seolah-olah macam nak beri isyarat bila kata as-sayyid Allah, sayyid itu, pemimpin itu atau ketua itu ataupun penguasa itu adalah Allah, seolah-olah macam Nabi SAW nak beri isyarat, panggil aku dengan gelaran Nabi itu lebih utama. Panggil aku dengan gelaran Nabi itu lebih utama. Sebab itu Al-Imamul Khattabi dia kata apa? As-Sayyid Allah, bila Nabi sebut perkataan Sayyid itu adalah Allah, yang Nabi maksudkan ialah kepimpinan secara hakikat, penguasaan secara hakikat adalah milik Allah Azza wa Jalla. Wa annal khalqa kullahum abidun lah. Sebaliknya makhluk ni semua sekali adalah hamba Allah. Wa innama mana'ahum, tapi Nabi larang mereka daripada menggunakan perkataan Sayyid pada waktu ni. Fi manara, pada pandangan kami, itu pada pandangan Imamul Khattabi, ayyad'uwahu sayyidan ma'a qawlihi ana sayyidu walidi Adam wa qawluhu li bani Quraidah qumu ila sayyidikum yuridu Sa'ad bin Mu'adz min ajli annahum qaumu hadithu ahdihim bil Islam. Nabi tak bagi itu pasal apa? Nabi tak bagi. Pasal apa yang Nabi tak bagi itu? Di sinilah timbul perbahasan. Al-Imamul Khattabi kata, kalau kita tengok, Nabi sendiri pernah guna perkataan ana sayyid walid Adam. Nabi pernah sebut kepada orang-orang Madinah ketika mana terlihat Sa'ad bin Mu'az pada ketika itu dalam peperangan Bani Quraidah. Nabi kata, qumu ila sayyidikum, bangkit kamu, pergi sambut pemimpin kamu. Waktu Nabi tengok Sa'ad bin Mu'az. Habis itu kenapa Nabi larang di sini? Dia kata, apa yang terzahir pada dia? Kerana Nabi larang ni disebabkan annahum qaumun hadisun ahduhum bil Islam. Mereka adalah satu kaum, ya, yang mana mereka ini hadisu ahdihim bil Islam. Yang mana mereka ini sangat-sangat baru lagi menerima Islam. Hadisu ahdihim bil Islam, mereka baru je masuk Islam. Wa kanu yahsabuna anna siyadah bin nubuwah kahiya bi asbabid dunya, yang mana mungkin mereka menyangka kepimpinan itu dengan kenabian sama seperti mana dalam urusan dunia, yang mana mereka ini ada sebelum ini ada pemimpin-pemimpin yang mereka besarkan, yang mereka taat dengan arahan mereka, dan mereka panggil golongan pemimpin dunia ni dengan gelaran sadat ataupun sayyid. Jadi Nabi SAW menjelaskan kepada mereka ada lagi gelaran yang lebih layak, yang lebih sesuai untuk kamu panggil aku, bukan sayyid tetapi Nabi ataupun Rasul, ya Rasulullah. Itu lebih utama kerana itulah pangkat ataupun darjat ataupun kedudukan yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada aku. Tapi kalau nak panggil sayyid kepada mana-mana orang tak ada masalah lah. Cuma Nabi SAW lebih gemar dengan gelaran Nabi Allah, ya Nabi Allah, ataupun ya ayuhan Nabi, ataupun ya Rasulullah. Itu lebih utama. Takut-takut nanti orang yang panggil dia dengan gelaran sayyid ni dok bawa benda-benda yang tak sepatutnya, akidah-akidah yang tak sepatutnya, kerana terkesan dengan gelaran yang sama yang diberikan kepada pemimpin kufur mereka sebelum mereka masuk ke dalam Islam. Sebab itu Nabi SAW menyebutkan, jangan kamu jadikan syaitan jangan kamu biarkan diri kamu dipergunakan oleh syaitan. Jangan. Kerana syaitan setiap masa, setiap ketika akan cari jalan bagaimana nak memesongkan kita, bagaimana nak menjadikan diri kita ni jauh ataupun tergelincir daripada jalan yang sebenar. Okey. Kita tengok apa kata pengarang kitab Rasyul Barak ni. Pengarang kitab Rasyul Barak ni, dia bawa
beberapa faedah lah. Okey, kita tengok. Untuk hadis 210 dia kata, hadis ini mengandungi larangan terhadap hamba untuk menyebutkan kepada Tuhan dia Rabbi. Jangan sebut Rabbi. Rabbi ini untuk Tuhan. Kerana rububiyah pada hakikatnya adalah milik Allah Azza wa Jalla. Kerana Allah lah pemilik yang mutlak. Okey. Manakala dalam bab 2 dalam hadis 211 yang kita baca tadi, apa pengajaran yang kita boleh ambil? Kata Syekh, mana'an Nabi sallallahu alaihi wasallam min qawli anta sayyiduna lahu sallallahu alaihi wasallam ma'a qawlihi ana sayyidu waladi Adam. Nabi SAW melarang orang dalam riwayat ni, iaitu Bani Amir ni, untuk panggil Nabi dengan gelaran Sayyid, sedangkan Nabi SAW pernah sebut dia adalah Sayyid. Li'alla yahsibu siyadah bin nubuwah, supaya mereka ini tidak menyangka kepimpinan tu datang dengan kenabian yang termasuk dalam urusan dunia, sedangkan Nabi itu urusan akhirat banyak lagi. Nabi itu memberitahu kepada umat tentang apa yang boleh menyelamatkan akhirat mereka, bukan dunia semata-mata. Min ajli annahum kanu hadithi ahdin bil Islam, kerana mereka ni baru saja masuk Islam. Wa kana lahum ru'asa yu'azzimunahum wa yunqaduna li amrihim, kerana mereka ni ada pemimpin sebelum Islam, ada pemimpin mereka yang mereka membesarkan, mengagungkan mereka dan tunduk kepada mereka. Dan dalam riwayat ni juga disebut fihi nahyu 'anil mubalaghati fil madah wa 'anit takallufi fil qaul. Riwayat ni juga menunjukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tak benarkan kita ni melampau-lampau dalam memuji ataupun mengambil jalan yang susah dalam memilih perkataan. Jangan begitu. Baik, kita pergi kepada riwayat yang berikutnya. Nombor 108. Bab nombor 108, babur rajul ra'in fi ahli. Bab pada membicarakan seorang lelaki adalah penjaga kepada keluarganya. Imam Bukhari bawa riwayat yang kita baca pada minggu lepas, riwayat yang hampir sama. Hadis nombor 212. Kata Imam Bukhari, haddatsana Arim qala haddatsana Hammad ibn Zaid an Ayyub an Nafi' an Ibni Umar qala qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Fal amiru ra'in wa huwa mas'ul wal rajul ra'in ala ahli wa huwa mas'ul wal mar'atu ra'iyatun ala baiti zawjiha wa hiya mas'ulah ala wa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Maksudnya, kata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, Arim telah menyampaikan kepada kami, dia mengatakan Hammad bin Zaid telah menyampaikan kepada kami daripada Ayyub, daripada Nafi', daripada Ibni Umar. Dia mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap daripada kamu adalah penjaga. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, dan setiap daripada kamu akan ditanya berkenaan dengan penjagaannya. Fal amiru ra'in wa huwa mas'ul. Pemimpin negara adalah penjaga dan dia akan ditanya. War rajul ra'in ala ahli wa huwa mas'ul. Suami merupakan penjaga kepada keluarganya dan dia akan ditanya. Wal mar'atu ra'iyatun ala baiti zawjiha, dan isteri merupakan penjaga di rumah suaminya dan dia akan ditanya tentang penjagaannya. Ala wa kullukum ra'in, ketahuilah setiap daripada kamu itu adalah penjaga, wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, dan setiap daripada kamu ini akan ditanya tentang penjagaannya. Hadis ni kita dah hurai dah dalam minggu yang lepas. Panjang saya hurai. Kenapa saya terjemahkan sebagai penjaga? Kerana itu lebih memberikan kita rasa tanggungjawab. Kerana kalau kita sebut sebagai pemimpin, mungkin ada yang kata pemimpin ni sebagai satu kemuliaan, kan? Mungkin dia fikir macam tu. Tapi bila sebut penjaga, maka baru nampak, oh sebenarnya hadis ni nak tekan berkenaan dengan tanggungjawab. Bukan nak tekan sangat pasal kedudukan dan pangkat. Tidak. Tanggungjawab tu yang paling utama. Sebab itu disebut mas'ulun, mas'ulatun, mas'ulun. Akan ditanya dan akan ditanya. Okey. Kita pergi kepada hadis yang berikutnya, hadis nombor 213. Hadis nombor 213, kata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah,
haddatsana Musaddad qala haddatsana Ismail qala haddatsana Ayyub an Abi Qilabah an Abi Sulaiman Malik ibn al-Huwairith qala atayna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa nahnu shababah mutaqaribun fa aqamna 'indahu 20 lailah fa dhanna anna ishtahayna ahlina فسألنا عمن تركنا في أهلنا فأخبرناه وكان رفيقا رحيما فقال ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم ومروهم وصلوا كما رأيتموني أصلي فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. Ini hadis nombor 213. Kata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, Musaddad telah menyampaikan kepada kami. Ya, dia mengatakan, Ismail telah menyampaikan kepada kami. Dia mengatakan, Ayyub telah menyampaikan kepada kami daripada Abu Qilabah, daripada Abu Sulaiman, Malik bin Huwairith. Malik bin Huwairith ini sahabat Nabi SAW. Siapa yang belajar hadis-hadis hukum berkenaan dengan salat, dia akan jumpalah riwayat daripada Malik bin Huwairith. Bahkan saya yakin dan percaya tuan-tuan biasa dengar riwayat dia. Kerana di ujung tu ada sebutan yang selalu ustaz-ustaz kita sebut. Apa dia? Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kamu seperti mana kamu melihat aku salat. Tu riwayat Malik bin Huwairith. Dia tengok Nabi salat dan dia riwayatkan kepada kita. Okey. Ni cerita yang sedikit panjang. Ada kisah dia. Dia kata apa? Malik bin Huwairith ni, dia datang bertemu dengan Nabi SAW. Dia kata, Atainan Nabi SAW. Kami pergilah berjumpa dengan Nabi SAW. Wa nahnu syababah mutaqaribun. Dan kami ni adalah anak-anak muda yang hampir-hampir. Para ulama berbeza pendapat. Nanti saya akan hurai. Apakah makna hampir-hampir tu? Nanti saya akan hurai. Okay? Fa'aqamna indahu 20 lailah. Kami duduk bersama dengan Nabi SAW. Kami duduk di sisi Nabi SAW selama 20 hari. Fadhanna anna ishtahayna ahlina. Lalu bila dah duduk 20 hari ni, Nabi SAW sangka kami ni dah ada kepingin. Kami ni dah mempunyai keinginan untuk kembali kepada keluarga kami. Fasa'alana amman tarakna fi ahlina. Lalu Nabi SAW pun tanya. Nabi tanya kepada anak-anak muda ni, siapa yang kami tinggalkan di rumah keluarga kami? Fa akhbarnahu. Lalu kami pun bagi tahu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam siapa yang kami tinggalkan. Wa kana rafiqan rahima. Nabi SAW ni merupakan teman yang baik dan Nabi SAW merupakan seorang yang lunak, yang sopan tutur bicaranya. Lalu faqala irji'u ila ahlikum. Lalu Nabi SAW pun sebut, kembalilah kamu balik. Pergilah balik kepada keluarga kamu. Fa'allimuhum. Ajar mereka. Wa murruhum. Ajak mereka. Ajar mereka dan ajak mereka. Wasallu. Dan kamu jangan lupa, kamu salat. Kama ra'aitumuni usalli. Seperti mana kamu lihat aku salat, begitulah kamu kena salat. Fa'idha hadaratis salah. Bila datang waktu salat, falyu'adzin lakum ahadukum. Salah seorang daripada kamu kena pergi azan. Daripada 20 orang ni, pergi azanlah salah seorang bila masuk waktu. Waliya ummakum akbarukum. Dan hendaklah orang yang paling tua, hendaklah orang yang paling besar di kalangan kamu menjadi imam kepada kamu. Okey, apa riwayat, apa faedah yang boleh kita ambil daripada hadis ni? Yang pertama, Malik bin Huwairith datang bersama dengan kaum dia, datang bersama dengan kabilah dia, bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah pada tahun yang ke-9 sebelum daripada Nabi SAW pergi ke peperangan Tabuk nak berperang dengan Rom pada ketika itu. Memanglah peperang tu tak jadi. Tapi peperangan tu memang bersiaplah Nabi SAW dengan para sahabat. Sehingga kan ada sahabat yang kena pulau bila mereka tak pergi peperangan tu sedangkan diarahkan oleh Nabi SAW dan mereka tidak ada uzur. Mereka tak ada uzur pun, kan? Jadi dalam isu ni, dalam kes ni dia pergi.
berjumpa dengan Nabi SAW. Ada jugalah riwayat-riwayat yang sirah kata, riwayat sirah duk sebut, dia kata Nabi sedang bersiap-siap nak pergi Tabuk tu, datanglah Malik bin Huwairith ni. Baru masuk Islam kan. So dia kata kami jumpa dengan Nabi, kami pergi bertemu dengan Nabi, nak pergi belajar. Pada waktu tu kami ni anak muda. Ni satu dalil yang menunjukkan bahawasanya, pertama, zaman tu belajar memang anak-anak muda juga belajar. Dan mereka ini mengembara mencari ilmu. Memang mengembara cari ilmu. Jadi sebab tu kalau ada zaman ni anak-anak kita kalau nak pergi belajar kan, dia terpaksa mengembara, biarlah dia mengembara. Yang penting kita pastikan perjalanan selamat, belanja cukup. Tapi biarkan dia mengembara. Sebab ada orang sebut, bila kita sebut Kuwait ni ada beasiswa, dia kata jauh sangat Ustaz, Perlis. Saya ni dah lah duduk di Johor. Johor Perlis tak jauh sangat lah, 9 jam aja kau naik kereta. Daripada Muar lah, sebab saya balik kampung isteri saya Muar. 9 jam ke 10 jam lebih. Kalau Johor mungkin lebih sikit lah. Tapi tak sampailah satu hari. Saya dulu belajar di Jordan. Jauh lagi, naik kapal terbang 9 jam. Jauh lagi. Ada orang belajar kat US, 24 jam naik kapal terbang, 26 jam. Jauh. Dan ini merupakan satu tradisi daripada zaman dulu. Sebab itu Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi mengarang satu kitab. Kitab hadis, dikumpulkan riwayat-riwayat hadis dan salaf yang menunjukkan zaman tu pun dah mula mengembara mencari hadis. Ar-rihlah fi talabil hadis. Perjalanan pengembaraan untuk mencari hadis. Jadi tak heranlah kalau zaman ni orang nak belajar dia terpaksa mengembara. Terpaksa pergi Perlis, terpaksa pergi Jordan, terpaksa pergi Mesir, terpaksa pergi UK, terpaksa pergi US. Cuma kena pastikanlah kan. Kena pastikan tempat yang kita belajar tu memang tempat tu memberikan manfaat kepada kita lah. Dia sebab apa? Wa nahnu syababah mutaqaribun. Kami anak-anak muda. Dan seeloknya bila belajar ni waktu muda. Kenapa? Kerana waktu muda ni otak tengah fresh. Otak tengah elok, ingatan tengah kuat. Dan tenaga pun tengah kuat. Senang nak berjalan kaki boleh, tak ada sakit lutut. Lepas tu komitmen pun tak ada. Kan mungkin anak tak ramai lagi dah kahwin. Kalau belum kahwin lagi senang. Jadi anak-anak muda fikirkan tentang menuntut ilmu. Mutaqaribun. Kami ni setara. Apa yang setara? Para ulama berbeza pendapat. Ada yang kata setara dari sudut dari sudut umur. Ada yang kata umur lebih kurang sama. Tetapi di sana ada riwayat daripada Hafs bin Riyas, yang mana disebutkan oleh Khalid Al-Hadza, seorang perawi dalam riwayat disebut wa kana mutaqaribaini fil qiraah, yang mana dua orang daripada mereka ni dari sudut kemampuan mereka membaca Al-Quran itu hampir. Di sisi Abu Dawud ada juga riwayat menyebutkan wa kunna yauma idzin mutaqaribina fil ilm. Pada waktu tu kami ini mempunyai ilmu yang hampir kurang sama. Jadi bila disebut syababah mutaqaribun, tak semestinya umur lah, iaitu ilmu mereka, kemampuan bacaan Quran mereka tu hampir sama. Jadi duduk di sisi Nabi 20 hari. Bila Nabi tengok keadaan tu, Nabi macam Nabi seorang yang prihatin. Nabi seorang yang prihatin. Nabi pun kata mungkinlah dalam hati Nabi duk sangka dia orang ni rindu dah ni dengan keluarga masing-masing sebab dah 20 hari ni. 20 hari takkan dah rindu Ustaz. 20 hari zaman dulu bukan macam 20 hari zaman sekarang. 20 hari zaman sekarang ni, belum 20 hari lagi kita dah hantar 4-5 WhatsApp. Kadang-kadang tiap hari WhatsApp. Boleh call lagi, video call. Zaman dulu tak ada. Bila pergi mengembara, tak ada jalan, tak ada berita. Entah hidup, entah tidak. Entah kena makan serigala, kena makan dengan singa, kita tak tahu. 20 hari dah duduk di sisi Nabi SAW. Keluarga di rumah, di kampung halaman sendiri, tak tahu dia orang ni selamat ke tidak. Jadi Nabi pun sangka dia orang ni mesti rindu dengan keluarga. Nabi tanyalah soalan. Menunjukkan Nabi ni prihatin. Sahabat ni pun sebut. Dia kata apa? Wa kana rafiqan rahima. Nabi ni teman yang baik dan lunak, yang sopan. Tanya elok-elok. Lalu Nabi SAW kata, irji'u, pergilah balik. Nabi SAW kata, bukan halau. Saya orang kata, dia halau. Nabi halau dia. Nabi bukan halau tu kerana Nabi benci. Tapi Nabi kesian. Dan Nabi memandang sesuatu yang lebih besar di balik itu.
Sebenarnya, ya, waktu hijrah sebelum pembukaan kota Mekah, sesiapa yang telah berhijrah ke Madinah, Nabi tak bagi balik ke rumah masing-masing. Nabi tak bagi balik ke kampung halaman masing-masing. Sebab apa? Sebab itu boleh menggugurkan pahala hijrah. Tapi mereka ni Nabi benarkan untuk kembali. Sebab apa? Ya, sebab apa? Sebab hijrah telah pun terputus kewajipannya apabila pembukaan kota Mekah. Kota Mekah dibuka pada tahun ke-8, Tabuk tahun ke-9. Jadi bila pembukaan kota Mekah, Nabi SAW sebut, La hijrata ba'dal fatah. Tidak ada hijrah lagi selepas pembukaan kota Mekah. Bukan hijrah tu tak ada, hijrah tu ada. Kita tengok hari ni orang Rohingya pun hijrah. Kan? Orang Palestin pun hijrah. Kalau mereka mampu untuk keluar, mereka pun nak hijrah. Hijrah tu ada. Tapi yang Nabi maksudkan ni, hijrah tu tak jadi wajib lagi kepada orang Mekah. Kerana orang Mekah, sebelum ni memang kalau siapa masuk Islam, nak hijrah, boleh hijrah. Tak boleh balik dah. Tapi Mekah telah menjadi kawasan yang di perintah oleh orang Islam, maka Nabi kata la hijrata ba'dal fatah. Tidak ada lagi hijrah yang wajib lepas pembukaan kota Mekah. Kamu boleh duduk sini. Tak perlu pindah ke Madinah. Dan mereka ni Nabi izinkan balik sebab apa? Sebab dah buka kota Mekah dah. Ha. Yang mana kalau nak duduk di Madinah pun boleh. Nak duduk di Madinah pun boleh. Bahkan ada riwayat Nabi SAW menggalakkan orang-orang untuk tinggal di Madinah. Man istata'a minkum an yamuta bil Madinah falyaf'al. Siapa di kalangan kamu yang mampu untuk mati di Madinah, lakukan, laksanakan. Kan? Okey? Baik. Jadi bila Nabi SAW arahkan mereka balik, ataupun cadangkan kepada mereka, izinkan mereka untuk balik, Nabi pesan, Nabi kata, fa'allimuhum, ajar mereka tentang agama. Kembali, kamu dah belajar di sini bersama dengan Nabi SAW, kamu dah tengok dah pengajian di sini, baliklah kepada mereka, ajar mereka, wamurruhum, ajak mereka salat. Kalau mereka masuk Islam, ajak mereka salat. Ini yang disebutkan oleh Nabi SAW kepada Muaz dan juga Abu Musa apabila Nabi menghantar Muaz ke Yaman. Nabi kata apa? Ya Muaz, innaka ta'ti qauman ahla kitab. Wahai Muaz, kamu ni nak pergi jumpa dengan kaum yang merupakan ahli kitab. Fad'uhum syahadata an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Ajak mereka kepada syahadah la ilaha illallah dan aku Rasulullah. Bila mereka terima, ajak salat. Dan Nabi pesan kepada mereka ni semua, sallu kama ra'aitumuni usalli. Salat seperti mana kamu tengok aku salat, begitulah kamu salat. Bila datang waktu salat, azan dulu. Salah seorang azan. Dan yang jadi imam ni yang paling dewasa. Bukankah yang paling pandai dalam agama yang kena jadi imam? Kan? Patutnya yang paling pandai jadi imam. Jangan lupa, tadi kat depan-depan tadi, mereka mempunyai ilmu yang hampir sama. Kan 20 orang tu, mutaqaribun. Mutaqaribun dari sudut apa? Mutaqaribun dari sudut ilmu. Fuqaha menyebutkan, yang patut menjadi imam ialah bacaan baik. Dan tahu hukum hakam salat secara asas. Kalau bacaan tara mereka sama, cari yang paling pandai dalam bab sunnah. Kalau sama juga, barulah cari yang paling awal berhijrah. Kan? Kalau tak juga, carilah yang paling berumur sedikit. Cari yang paling berumur kerana nak memberikan penghormatan kepada yang lebih berumur untuk menjadi ke depan, untuk menjadi imam. Jadi ini di antara faedah yang kita boleh ambil daripada hadis ni. Baik. Tuan-tuan, saya mohon maaf kerana saya terpaksa berhenti awal sikit hari ni. Kerana saya punya bateri suara ni hampir-hampir habis. Saya batuk juga dan suara hilang. Suara pun dah serak ni, dah macam suara penyanyi rock dah saya rasa. Jadi saya berhenti dulu di sini. Saya save. Mudah-mudahan ada yang lain. Salam Ustaz, Waalaikumsalam. Adakah termasuk perkara dibolehkan untuk menyebut Sayyidina Muhammad dalam selawat? Sebab ada terdengar orang selawat seperti itu. Selawat ni ialah suatu yang dianjurkan oleh agama. Yang ni kita tak nafikan. Bahkan Nabi SAW menyebutkan
Al-bakhilu man dzukirtu indahu falam yusalli alaihi. Bakhil orang yang nama aku disebut dia tak berselawat ke atas aku. Jadi selawat ni benda yang sangat-sangat dituntut. Jadi kita disuruh untuk banyak berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma selawat yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak ada lafaz sayyidina. Terutamanya selawat Ibrahimiyah yang diajar oleh Nabi SAW. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ini yang disebut dalam kitab-kitab hadis. Tak ada lafaz sayyidina. Tak ada. Kalau kita nak tambah sayyidina di luar salat. Contohnya macam kita, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah, selawatlah ke atas Sayyidina Muhammad. Di luar salat, tak ada masalah untuk kita tambah. Kerana selawat ni ialah doa. Jadi kalau kita ubah sedikit lafaz, still dengan makna selawat, maka tak ada masalah, boleh. Kerana doa ni ada keluasan. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tak ada masalah, dibenarkan. Tetapi kalau di dalam salat, para ulama berbeza pendapat. Ada yang mengatakan boleh untuk kita tambah, bahkan digalakkan untuk tambah. Seperti yang dinukilkan oleh sebahagian ulama mazhab Syafi'i yang terkemudian, mereka mengatakan bagus untuk tambah kerana beradab dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ada pandangan kedua dalam mazhab al-Imam Syafi'i rahimahullah, yang mana mereka mengatakan lebih utama untuk tidak ditambah kerana mengikut apa yang diajar oleh Nabi SAW. So ada dua pandangan. Satu mengatakan elok tambah sebab nak beradab dengan Nabi SAW. Satu lagi kata tak, ikut apa yang Nabi ajar. Kita nak ikut yang mana? Kan? Kalau pandangan saya, pertama sekali, kalau ada orang sebut Sayyidina dalam salat, tuan-tuan jangan pergi marah dia. Jangan pula lepas salat pergi lempang dia pula, jangan. Kita bukan begitu. Kita berlapang dada dalam masalah ni. Kalau dia nak berselawat dengan mengatakan Sayyidina dalam salat dia, kita terima kerana itu adalah pandangan sebahagian ulama yang terkemudian. Tapi pandangan yang saya cenderung padanya, setelah saya baca, saya semak-semak sikit, saya cenderung kepada pandangan ulama yang kata tak perlu tambah. Sebab apa? Sebab apa yang diajar oleh Nabi SAW itu sempurna dah. Apa yang diajar oleh Nabi SAW itu elok dah. Kerana kita yakin Nabi SAW adalah guru yang terbaik, jadi kita ikut apa yang Nabi buat, apa yang Nabi tunjuk, apa yang Nabi ajar, kita tak ubah. Tapi kalau ditambah juga, solat dia tidaklah batal. Solat tak batal. Kerana ia termasuk dalam perkara yang tidak membatalkan salat. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Mudah-mudahan ada manfaat kuliah kita pada malam ini. Saya mohon maaf terkasar bahasa tersilap kata. Saya berhenti dulu di sini. Terima kasih banyak kepada Global Ihsan yang menganjurkan kuliah kita pada malam ini, pada semua tim Global Ihsan yang tidak jemu-jemu menganjurkan kuliah. Bukan kata kuliah saya saja, kuliah Dr. Abu Anas pun ada juga. Jadi moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala berkati usaha kalian, insya-Allah. Jadi kepada tuan-tuan yang hadir juga saya ucapkan terima kasih banyak. Mudah-mudahan Allah Taala rahmati kalian semua. Jadi mohon maaf terkasar bahasa tersilap kata. Qul qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.